أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا يا كريم. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia, hari Jumaat Sayyidul Ayyam, yang mana hari Jumaat ini juga dinamakan sebagai hari raya, bukan hari raya puasa saja, hari raya haji saja, tetapi hari Jumaat juga disebut sebagai hari raya kerana pada hari Jumaat ini ada apa yang ada pada hari raya ada pada hari Jumaat. Yang pertama yang disebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada hari Jumaat ini dia ada mandi sunat khas untuk hari Jumaat tu. Jadi hari raya pun dia ada mandi sunat hari raya. Jadi hari Jumaat dia ada mandi sunat Jumaat. Yang mana orang yang buat fadilat, orang yang buat amalan mandi sunat Jumaat ini, dia dapat pahala sunat dan juga dapat fadilat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia ada semayang khas. Semayang, dia ada semayang Jumaat, seperti mana hari raya dia ada semayang hari raya. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab dinamakan hari Jumaat dengan hari raya juga kerana dia ada khutbah khas yang ada pada hari Jumaat.
seperti mana khutbah yang ada pada hari raya. Cuma khutbah hari raya selepas semayang, khutbah Jumaat sebelum semayang. Dan beza pula, lebih sikit Jumaat ini ialah semayang Jumaat adalah fardu bagi orang lelaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajib, tak buat dosa, tak ada sebab yang menghalang, tak ada sebab yang menasabah, maka tak boleh dia tinggal semayang Jumaat. Allahumma salli wa sallim wa baraka ala sayyidina Muhammad. Dan juga khutbah Jumaat adalah wajib. Kalau kita semayang raya, kita tak ambil khutbah, tak apa, sebab ia barang sunnah. Tapi kalau Jumaat, kita nak mayang lalu, tak payah tebah-tebah lah. Nak derah. Betul lah gaduh bagaimana tu. Cuci kondoh di kasut tu. Jadi, dia pun tak ambil khutbah. Dia nak mayang lalu 2 rakaat. Jawabnya tak boleh. Sebab dia termasuk dalam syarat sah untuk kita sempurnakan solat Jumaat. Jadi hari Jumaat ni, bila mana disebut Sayyidul Ayyam, penghulu hari, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai hari yang hari raya yang mana terhimpun banyak keberkatan di dalam hari Jumaat ni. Pada hari Jumaat inilah antara hari yang terbaik untuk kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada Rasulullah. Hari yang orang panggil Allah SWT Muhammad penuh dengan barakah. Barakahnya. Jadi amalan ulama-ulama kita pada hari Jumaat ini bermula di subuh hari dah. Dimulakan dengan amalan sajadah. Selepas pada tu dibaca Al-Kahfi. Selepas pada tu selawat kepada Rasulullah, istighfar dan sebagainya. Maka diambil peluang barakah di dalam bulan dalam hari Jumaat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan hari Jumaat itu adalah hari yang terbaik, meraihkan. Semayang pun disunatkan untuk memakai pakaian yang terbaik seperti mana hari raya, kalau orang lelaki lah. Jadi insya-Allah pada hari yang mulia ini kita bersama-sama orang panggil mengambil faedah dan juga mengambil barakah dalam waktu ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Kalau ikut iklan ni, persiapan menuju Ramadan, persiapan wanita menuju Ramadan. Baik. Allahumma salli wa sallim wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kalau ikut kita ni hari Jumaat lah ni dah. Lah dah puasa. Maknanya hari Rabu malam tu, kalau petang tu nampak dah anak bulan, orang panggil semayang tarawih lah hari Rabu malam tu. Kalau dah hari Khamis lah. Asalnya hari Khamis lah. Bermula maghrib tu masuk Khamis dah. Malam Rabu malam Khamis. Jadi ni Jumaat lah dah lah. Kita dah puasa. Minggu depan, Jumaat depan, kita bertemu dengan bulan Ramadan, insya-Allah panjang umur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam tempoh yang kita kata 7 hari lagi, dalam tempoh 7 ke 6 hari lagi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memang wajar untuk kita buat persiapan yang sebaiknya supaya kita masuk dalam bulan Ramadan itu dalam keadaan kita cukup bekal. Kita cuti-cuti ni kalau kita nak pergi Kuala Lumpur ataupun kita nak pergi luar negara, kita nak pergi travel mana-mana, sudah tentu 2 hari, 3 hari sebelum kita pergi travel tu, kita dah siap dah barang-barang ni, kita dah set up dah. Kalau kita nak pergi luar negara, lagi-lagilah kita siap awal-awal, pasportnya, visanya, lepas pada tu bajunya, pakaiannya. Lepas tu nak pergi mana, siapa dia ni kat pergi, nak pergi mana, urusan dengan siapa, check in mana, booking lagi, bayar tu, bayar ni. Tu persediaan kita lah tu. Supaya perjalanan kita kat pergi, nak sampai ke destinasi tu, jadi comel. Dan bila mana kita sampai ke destinasi, kita duduk situ pula dalam keadaan teratur, tidak ada masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau orang tu dia nak pergi Kuala Lumpur, dia nak pergi travel,
Tak ada siap apa-apa dak tahun ke-1. Minyak dak isi apa dak isi dah. Hari nak gitulah. Hari itulah nak pergi cari pasport. Hari itulah nak pergi buat visa. Hari nak gerak. Hari itulah nak pergi servis kereta. Kereta tengok, wah, 3,000 panggil lepas. Tak? Patutnya, sebelum 3,000 tu kena servis dah. Tak, dia tengok, wah, baru tak boleh nak pergi jalan. Lepas tu tengok tayar, botok, tak ada kesediaan. Jadi perjalanan dia tu kalau dia ranggah juga, dia pergi juga, dia belum tentu sampai. Dan kalau dia sampai pun, dia tak akan sampai dalam keadaan yang baik. Mungkin sampai naik lori, kereta duduk atas tu. Duduk atas lori, sampai. Ataupun sampai juga, tapi sampai rumah mula. Dah patah balik. Sebab apa? Banyak masalah. Duit tinggal, lesen dok bawa banyak benda. Sebab apa? Sebab kita dak standby siap-siap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makanan tak ada, apa tak ada. Biasa orang jalan jauh ni kurang-kurang buku kok, jepuk kok dalam bekas kau. Wak hilang ngatuk. Mak-mak lah, bini-bini lah biasanya. Orang lelaki ni dah heran pun. Tak tahu lapar baru tanya, dok awak kuih-kuih. Dok baru tanya. Masa orang dok siap, dok bebel, tidur-tidur lah. Tapi persiapan itulah. Yang mana persiapan itu kesan dia. Kalau dalam kehidupan kita pun, orang yang tak ada persiapan ni, orang panggil perjalanan kehidupan dia jadi tak comel. Maka apatah lagi bila mana kita masuk dalam bulan Ramadan yang terhimpun banyak kebaikan dan banyak juga ujian yang Allah beri kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sebelum kita berbicara berkenaan dengan apakah persiapan yang perlu kita ada, kita kena tengok sikit apakah yang ada dalam bulan Ramadan. Sebelum kita bincang bab persiapan ni, Allahumma salli ala Muhammad, kita kena tengok dulu apa yang ada pada bulan Ramadan ni. Sebab kita nak siap benda tu, kita kena tahu kenapa ada tu. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Kenapa ada Kuala Lumpur? Ada ni, ada KLCC. Dah nak pergi KLCC. KLCC kena banyak peti banyak barang dalam tu. Standby peti. Itu sediaan kita. Maka kita kena tahu dulu, biar kenal barang dulu. Kenapa kau bulan puasa ni? Kenapa kau bulan Ramadan ni? Apa jadi bulan Ramadan ni? Apa yang ada pada bulan Ramadan? Apakah kelebihan dia? Kita dah tahu Ramadan bulan berkat je. Tak? Bulan puasa bulan berkat. Bulan puasa bulan berkat. Dan kenapa berkat bulan puasa? Berkat lah. Habis itu je. Jadi kita nak tahu apakah yang ada dalam bulan Ramadan tu, yang mana Nabi SAW sebut di dalam hadis, di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran pun banyak. Antaranya disebut oleh baginda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi menyatakan apa? Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabul jahimi wa tughallu fihi syayatinu fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Terjemahannya, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kamu Ramadan, bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syahrun mubarak, yang mana Nabi kata bulan Ramadan ni bukan semata-mata bulan, tetapi Ramadan itu adalah bulan yang berkah. Kita nak tahu tak dah berkat tu kenapa? Berkat ni macam kalau kita jumpa dia ambil berkat gosok-gosok tu, orang panggil kita jadi sihat. Tu salah satu berkat. Tapi kita nak faham apakah itu barakah. Barakah ini kalau dalam bahasa Arab, terjemahan dia, maksud dia dalam bahasa Arab adalah ziyadatul khairi. Apa maksud ziyadatul khairi? Bertambah baik. Bulan tu baik dah, tetapi pada bulan Ramadan ini Allah Ta'ala beri kebaikan yang banyak, kebaikan yang bertambah-tambah. Bila mana orang tu menghidupkan bulan Ramadan, bertambah-tambah kebaikan yang Tuhan beri kepada dia. Maka kita nak tahulah apakah barakah yang ada pada bulan Ramadan.
Yang mana Nabi kata bulan Ramadan ni bulan berkah. Okey, berkat apa yang ada pada bulan Ramadan? Jadi Nabi SAW pun menyatakan, yang pertama Nabi kata apa? Iftaradallahu alaikum siyamahu. Yang mana Allah Ta'ala telah mewajibkan puasa ke atas kamu di dalamnya, yakni di dalam bulan Ramadan. Jadi barakah yang pertama yang ada pada bulan Ramadan adalah puasa tu sendiri. Tu. Puasa tu barakah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala mewajibkan kita puasa dalam bulan Ramadan. Bukan sunat-sunat ni. Bulan lain ada puasa wajib? Tak ada. Bulan lain puasa sunat. Tetapi bulan Ramadan wajib kita puasa. Lepas pada tu tak boleh tinggal sikit abuk tanpa alasan yang menguzurkan. Tak boleh tinggal apa-apa. Ini orang panggil puas hari ni. Tak berasa nak puasa. Tu kalau puasa sunat ada apa? Contoh, kita puasa sunat hari Isnin. Lepas tu kita pergi kerja. Ataupun kita pergi mana-mana jumpa kawan kita ajak pergi minum air. Kawan pula lama tak jumpa, 20 tahun tak jumpa. Contohlah. Lama dah main minum air tu nak belanja muai. Kita nak kapal kita puasa dah sampai hati. Jadi kita pun tak apalah, moga puasa sunat. Tak apalah, kita buka je lah. Tengok jam apa, baru pukul 11.30. Tak apa, alah palang. Kalau pukul 5 sayang kau. Jadi kita pun bukalah. Buka atas sebab kita nak raih kawan kita. InsyaAllah adalah pahala tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita boleh buka ikut suka hati kita je. Tetapi dalam puasa wajib tak boleh buat gitu. Walaupun puasa qada sekalipun. Kita nak qada puasa hari ni contoh. Lepas tu kawan kita ajak minum air. Lepas tu kita nak buka sesuka hati. Tak boleh. Puasa sunat ada apa? Puasa qada pun tak boleh. Kita nak buka sesuka hati. Sebab puasa qada itu adalah puasa wajib. Maka hukumnya sama dengan puasa wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tidak boleh kita nak suka-suka membatalkan puasa kita seperti mana kita membatalkan puasa sunat. Tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala fardu 30 hari puasa, yang mana tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Maka itulah barakah yang pertama yang ada pada bulan Ramadan. Itu barakah dia. Tanya kenapa berkat bulan Ramadan ni? Puasa itulah berkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua Nabi menyatakan di dalam hadis, tuftahu fihi abwabul jannati. Selain daripada barakahnya dalam bulan Ramadan itu adalah puasa itu sendiri, Nabi menyatakan bahawa dalam bulan Ramadan ini dibuka pintu-pintu syurga. Kita dengar sama dah hadis ni. Dah Allah Ta'ala buka pintu-pintu syurga. Pintu syurga ni ada berapa? Ada 8. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang lain berkenaan dengan kelebihan orang yang ambil air semayang. Nabi kata, siapa yang ambil air semayang dalam keadaan dia memanjangkan wuduknya, man tawadda'a fa asbaghal wuduk, barang siapa yang mengambil air semayang dan dia memanjangkan wuduknya. Maksud memanjangkan wuduknya ini bukan ambil air semayang lama, bukan memanjangkan masa, tetapi memanjangkan basuhan. Maknanya kalau ikut tangan ke siku sampai siku lah hak wajib dia. Tapi kita memanjangkan lebih sikit. Di antara siku dengan bahu kita ambil tengok-tengok. Ni memanjangkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga mencantikkan, yakni memperelokkan wuduk. Siapa ambil semayang, dia ambil semayang dengan memanjangkan wuduk dan juga memperelokkan wuduknya. Selepas pada tu dia membaca doa. Dibaca doa apa? Sekurang-kurang Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Habis pas itu je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekurang-kurang syahadah. Kalau dia ingat siapa Allahumma ja'alni, itu lagi baik. Tapi nak kabarnya, siapa yang ambil ismayah dengan comel, lepas pada tu dia baca doa, lepas pada ambil ismayah, sekurang-kurang syahadah saat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas pada tu Nabi kata, futihat bihi abwabul jannati thamaniyah, dibukakan baginya
lapang pintu syurga, yadkhulu min ayyiha sya', dan dia boleh masuk pada mana-mana pintu yang dia nak masuk. Jadi syurga ni ada lapang pintu yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka yang beriman, hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila mana mari bulan Ramadan, Allah Ta'ala buka semua pintu-pintu syurga. Maka apakah maksud Allah Ta'ala buka semua pintu-pintu syurga tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menunjukkan bahawa limpahan rahmat Allah Ta'ala beri sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala beri keampunan, Allah Ta'ala beri kebaikan, Allah Ta'ala beri rahmatnya kepada hambanya yang menghidupkan bulan Ramadan. Jadi barakah yang kedua yang ada dalam bulan Ramadan adalah pintu rahmat. Pintu syurga dibuka, membawa masuk rahmat Allah Ta'ala yang melimpah ruah, keampunan Allah Ta'ala yang melimpah ruah, kebaikan yang Allah Ta'ala beri kepada hambanya di dalam bulan Ramadan itu melimpah-limpahan. Limpah ruah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kepada hamba-hambanya, digandakan pahala dan sebagainya. Maka itu kelebihan ataupun barakah yang Allah Ta'ala berikan di dalam bulan Ramadan. Seterusnya Nabi menyatakan wa tughlaqu fihi abwabul jahimi, dan ditutup pintu-pintu neraka. Pintu neraka ada berapa pula? Dalam hadis yang lain juga Nabi menyatakan pintu neraka ada 7. Ada 7 lapis, ada 7 pintu, ada 7 tingkat, ada 7 pintu. Sebab itu selepas pada semayang maghrib dan selepas pada semayang subuh, sunat bagi kita untuk kita membaca doa Allahumma ajirni minan nar. Tu ataupun ajirna pun boleh. Ajirni boleh, ajirna pun boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas pada semayang maghrib, selepas pada semayang subuh, kita sunat baca hak ni sebanyak 7 kali. Kalau kita baca 3 kali boleh, tetapi tak dapat fadilah. Dapat pahala zikir, tetapi fadilat tak dapat dah. Sebab nak dapat fadilat dan pahala zikir, nak dapat dua-dua, kena baca 7 kali seperti mana yang disuruh oleh baginda Nabi SAW. Tapi kalau kita nak baca 3 saja, betul lah ada urusan nak cepat dan sebagainya, tak ada masalah, dia bukan benda wajib, tapi kita tak dapatlah fadilat tu. Dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad selepas pada semayang maghrib, selepas pada semayang subuh. Kalau Tok Imam dia baca 3 pun, kita sambung je. Jangan orang panggil apa? Tok Imam baca 3, dah baca 3 terpaksa dah. Kalau terpaksa Tok Imam nak baca 3 ada sebab dia ada urusan dan sebagainya. Kita makmum bila sudah pada Tok Imam beri salam, kita dah tak ada hubungan dah dengan Tok Imam. Cuma Tok Imam dia wirid itu nak membantu kita. Kalau kita dah ada wirid kita terus je lah wirid kita. Kalau dah kita dah buat comel dah, baca 7 kali, kita baca 7 kali. Kalau kita dah baca lagi 7 kali, lepas maghrib, lepas subuh lagi, jangan tinggal 7 kali. Siapa baca doa ini, Nabi kata, bila mana dia mati, contoh, malam tu dia baca, lepas pada maghrib dia baca, malam tu dia mati. Malam tu Tuhan ambil nyawa dia. Sebelum tu maghrib dia baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Malam tu dia tidur, dia meninggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata Nabi SAW, kutibalaha jiwaran minha, maka telah ditulis baginya akan perlindungan daripadanya. Ditulis baginya, bagi orang yang membaca doa tersebut, jiwarun minha, perlindungan daripadanya, daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca 7 kali je lepas garib. Lepas tu lepas pada subuh kita mati, kalau orang panggil siapa ajar kita, Tuhan selamat kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa baca 7 kali? Simbolik pada 7 tingkat dan 7 pintu neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi barakah yang seterusnya adalah ditutup pintu-pintu syurga, pintu-pintu neraka, dan menunjukkan bahawa
kemuliaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala nak beri sebanyak-banyaknya keampunan kepada sekalian hamba-Nya. Allahumma salli wa sallim wa baraka ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya, antara barakah yang disebut oleh Nabi SAW di dalam bulan Ramadan adalah wa tughallu fihi syayatinu, dan dikunci ataupun dibelenggu padanya, yakni di dalamnya, di dalam bulan Ramadan ini akan setan-setan. Setan-setan ni dikena belenggu. Sebagai ulama kata belenggu dengan diikat. Sebagai ulama kata dilemahkan. Allah Ta'ala lemahkan, menyebabkan setan ni tak ada kekuatan untuk mengganggu gugat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kalau bulan Ramadan ni kita akan tengok kita punya kekuatan tu lebih sikit. Kita sanggup mari. Kita sanggup bertahan lepas pada Isyak. Sedangkan boleh je kita nak balik rumah kita. Ya, boleh je nak balik. Sudah pada Maya Isya tu balik lalu tolong ada drama ni, hero nak kena cekik di hati. Contohlah. Jadi balik tak pergi matrai. Boleh je. Tapi apa kita tak pergi? Sebab pada rohani kita ada kekuatan. Sebab apa? Setan-setan ni dilemahkan oleh Allah Ta'ala, dibelenggu oleh Allah Ta'ala, diikat, menyebabkan kita ni ada kekuatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita boleh hadir juga, kita boleh bertahan juga, walaupun kita semayang lapang sekalipun, kita dapat bertahan. Selepas pada mayang Isyak tu kita tak tembak lagi, kita duduk lagi, kita semayang lagi. Dan ada orang lepas pada semayang tarawih, dia tambah lagi dengan witir. Ada orang lepas pada mayang witir, dia tambah lagi dengan panggil tadarus pula di masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kekuatan-kekuatan yang ada pada mereka. Itu bukti menunjukkan bahawa setan-setan ni dibelenggu, diikat dan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mengganggu kita. Maka itu barakah. Kita nak buat amalan pun jadi senang. Kalau zaman-zaman kita belajar dulu, dah buat gurau-gurau, sedap bulan puasa pun dah sedap. Kita nguat dah tutup mulut. Tak apa-apa dah setan ni ikat. Setan dah masuk dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu masuk jambang dah tutup kepala dah lah. Kalau bulan biasa sunat tutup kepala. Tutup kepala takut kena kecing di setan dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita tak tutup kepala. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tutup mulut ketika nguat dan tutup kepala ketika kita masuk dalam tandah ni adalah amalan yang sunat. Walaupun kita kata setan tak ada sekalipun, kita tutup tu, kita buat perkara yang sunat. Kita tutup dengan tangan kiri kita di belakang, panggil tapak belakang tangan ni, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang disunatkan. Kita masuk dalam tandah, kita tutup kepala sekurang-kurang tapak tangan kita, sudah menjadi panggil amalan yang disunatkan. Kalau kita panggil tutup dengan tuala ke telekung ke, terpulang asasnya menutup kepala bila mana masuk dalam tandah itu adalah perkara yang disunatkan. Allahumma salli wa sallim wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yang seterusnya antara panggil kelebihan yang besar lah yang disebut oleh baginda Nabi SAW yang Allah Ta'ala kurniakan di dalam bulan Ramadan ini adalah fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Padanya, yakni di dalamnya, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang fadilatnya lebih daripada 1000 bulan. Kita nak kena faham fadilat malam Al-Qadar ini, Nabi sebut lebih daripada 1000 bulan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qadar juga menyatakan khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka para ulama memberi kefahaman kepada kita. Antara guru-guru kami di Al-Azhar memberi penerangan tentang berapakah panggil fadilat yang Allah Ta'ala beri pada malam Al-Qadar. Biasa kita dengar pahala 1000 bulan. Biasa dengar gitu lah. Pahala 1000 bulan. Pahala 1000 bulan. Tetapi Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran pahala lebih dari 1000 bulan. Nabi sebut dalam hadis pahala lebih daripada 1000 bulan. Maka para ulama membuat panggil penerangan kepada kita, terang kepada kita
Apakah yang dimasukkan lebih daripada 1000 bulan? Berdasarkan hadis-hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan setiap satu kebaikan ini, Allah Ta'ala akan ganda dengan 10 kebaikan. Contoh kita, kita selawat ke Nabi sekali, Allah Ta'ala beri 10. 10 kebaikan kepada kita. Maka begitu juga pada bulan Ramadan, malam Al-Qadar ini, 1000 bulan itu diganda dengan 10. Itu maksud khairun min alfi syahrin. Lebih daripada 1000 bulan. 1000 yang diganda 10. Kalau 1000 bulan, umur kita lebih kurang 83 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita faham, lebih daripada 1000 bulan, diganda 10. Bermaksud pahala satu malam Al-Qadar bersamaan pahala ibadah 10,000 bulan ibadah tanpa henti. Bukan ibadah sekejap dok ibadah. 1000 bulan itu 1000 bulan dengan ibadah yang tidak berhenti. 10,000 bulan. Pahala ibadah 10,000 bulan yang Allah Ta'ala beri pada satu malam yang dinamakan malam Al-Qadar. Selepas pada itu, kalau 1000 bulan umur 83 tahun, 10,000 bulan 830 tahun umur. Orang panggil amalan pahala itu pahala amalan umur 830 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Berkat ada berkat lagi bulan Ramadan ni. Ini berkat ni. Ini berkat bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menyamai umur umat Nabi yang terdahulu. Contoh umat Nabi Nuh. Ada umur 500, 600, 700, 800, 1000 tahun pun ada. Jadi umur kita orang panggil penanda arah umur kita ni 70 ke 80. 90 ada jarang-jarang. 100 ada kadang-kadang. 200 tak ada terus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nak banding dengan umur umat-umat Nabi yang terdahulu jauh beza. Tapi hadiah daripada Allah Ta'ala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan. Yang mana dalam satu malam itu ada malam yang pahalanya menyamai amalan sebanyak 830 tahun tanpa henti amalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itu antara kelebihan yang hebat, barakah, kebaikan yang hebat yang ada dalam bulan Ramadan. Namun begitu Nabi menyatakan di dalam hadis ini juga, man hurima khairaha faqad hurima. Namun barang siapa yang dihalang untuk mendapat kebaikannya, maka sesungguhnya dia memang terhalang untuk mendapat kebaikan di dalam bulan Ramadan. Maksudnya apa? Siapa-siapa yang dihalang oleh Allah Ta'ala untuk merasai nikmat dalam bulan Ramadan. Kita masuk bulan puasa, orang ni pun masuk bulan puasa. Tapi kita boleh buat ibadah dengan baik. Orang ni, dia tak dapat kebaikan dan dia tak cara pun kebaikan dalam bulan Ramadan. Kita masuk dalam bulan Ramadan, kita puasa. Dia masuk dalam bulan Ramadan, dia tak puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak puasa. Lepas pada tu kita semayang, dia tak semayang. Kita buat kebaikan, kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Dia tak ampuh minta ampun pada Allah Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka mereka-mereka ini, na'udzubillah, adalah mereka yang dihalang untuk mendapat kebaikan dalam bulan Ramadan. Dia masuk dalam bulan Ramadan, tetapi dia tak dapat berkat bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dhalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita nak lah, bila mana kita masuk dalam bulan Ramadan, kita nak barakah bulan Ramadan tu. Jadi nak bulan orang panggil barakah dalam bulan Ramadan ini tidak lain tidak bukan Nabi dah ajar kita untuk kita minta pada Allah. Dalam hadis yang masyhur dah, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dalam bulan Rajab. Dan juga berkatilah aku ya Allah di dalam bulan Sya'ban, dan temukan aku dengan bulan Ramadan.
Mana kita memang nak temu. Orang yang minta Tuhan akan beri, insya-Allah. Bila mana kita nak Tuhan akan beri kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ada orang yang dia tambah, Allah bosan dah lah. Aduh lah. Nak nega payah. Tu biar ayat-ayat susah. Maka dia tak suka dengan bulan Ramadan. Dia nampak barang hak tu je. Nampak susah nega je. Dia tak nampak Tuhan nak suruh dia rehat. Nak suruh dia rehat. Buat ibadah. Fokus ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebulan je pun. Bukannya 20 bulan. Sebulan. 12 bulan. Ada sebulan je. 11 bulan dah dia dok makan. Dia makan ke darah. Sebulan je dia dok makan. Tu pun dok makan tengah hari. Pagi makan, malam makan, tengah hari je dok makan. Dah. Dah susah puasa dak urut asyik. Kalau kita tengok mula pagi makan dah. Pagi makan. Kita sarapan pagi. Petang makan. Dah bila je dok makan? Tengah hari je dok makan. Dok makan tengah hari saja, sikit makan tengah hari. Orang lain makan belaka, tengah malam makan, tengah pagi makan belaka. Tapi tengah hari tak makan. Bulan Ramadan kita sikit makan tengah hari saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah nak mepeh kat mana? Tak ada mepeh dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi siapa yang dihalang untuk mendapat keberkatan dalam bulan Ramadan, memang dia tak akan dapat langsung. Dan dia tak akan rasa kenikmatan di dalam bulan Ramadan. Jadi kita kena minta pada Allah supaya Allah Ta'ala beri kita bertemu dalam bulan Ramadan. Bukan saja minta Tuhan siapa akan kita temu bulan Ramadan. Bukan itu saja. Kita nak supaya Allah Ta'ala bantu kita supaya kita dapat melaksanakan ibadah dan dapat mendirikan Ramadan itu dengan baik. Allahumma a'inna 'ala siyami wal qiyam. Ya Allah, bantulah kami dalam melaksanakan ibadah puasa dan juga mendirikan bulan Ramadan tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu antara yang disebut oleh Nabi SAW kepada kita berkenaan dengan kelebihan ataupun barakah di dalam bulan Ramadan. Jadi kita nak tengok sikit apakah persediaan kita. Sekarang ni tak payah persediaan dah, kita kena buat dah. Kita kena start buat lalu. Hari ni start lalu buat. Hak buat dah, teruskan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi apakah yang pertama yang kita perlu buat? Yang perlu kita buat yang pertama adalah memohon ampun pada Allah, istighfar. Memang kena istighfar pada Allah Ta'ala. Minta ampun pada Allah SWT. Antara istighfar yang diajar oleh Nabi SAW adalah istighfar yang masyhur yang kita baca semua dah sudah pada semayang. Ni kita nak share ni, hak kita buat semua dah ni. Cuma kita nak kemas sikit dari sudut apakah kelebihan yang disebut oleh Nabi SAW. Yang pertama, istighfar. Nabi ajar kita istighfar, dan istighfar itu sebenarnya kita dah baca semua lepas pada semayang. Iaitu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pendek saja. Kita pun baca sama. Sudah pada beri salam, sudah pada semayang beri salam, kita pun baca 3 kali. Comellah tu. Moleklah tu. Cuma kita baca dengan sebutan yang betul lah. Sebut molek sikit. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita minta pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampun segala dosa-dosa kita. Nabi kata siapa yang baca istighfar ini, Allah Ta'ala akan ampun dosa dia walaupun dia telah melakukan dosa, iaitu lari dari medan perang. Lari dari medan perang ni, Nabi sebut, Allah SWT Muhammad, amalan lari daripada medan perang ni adalah satu dosa yang besar. Dosa besar meninggalkan medan perang. Sahabat perang dengan Nabi, ada umat-umat lain yang ikut perang dengan Nabi, bila mana dah dia join perang tu, dia tak boleh tinggal perang. Dia tak boleh panggil sewenang-wenangnya dia nak lari daripada medan perang. Tak boleh. Ada keadaan-keadaan yang panggil tertentu yang dibenarkan dia nak lari daripada medan perang. Tetapi secara asasnya tak boleh mudah-mudah tengah jalan berarak nak pergi perang dengan Rasulullah. Tengok
Malah pula tu. Kamu ke kawan aja, kamu nak pergi jamah ya? Nak pergi jamah, pergi buang air ke perut. Dia pun bukan pergi jamah, balik rumah terus senyap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan memang ada kisah Allah Ta'ala dan juga Nabi SAW memarahi para sahabat, murka dengan sahabat yang telah melakukan kesilapan. Yang mana kesilapan itu bukan orang panggil menjadikan sahabat itu teruk, jahat dah. Tapi itu adalah satu fiqh yang menyebabkan kita faham hukum dia. Lagu mana hukum dia? Orang yang lari daripada medan perang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi menyatakan, orang yang baca istighfar ni walaupun dia buat dosa besar sekalipun, Allah Ta'ala ampun. Dah kita lari dah dari medan perang, kita perang dah pergi. Dah buatlah benda dosa besar tu. Mana kata kita dosa besar ni kita tak buatlah. Dak bunuh orang, dak rajin bunuh orang. Dak gah. Dak. Habis-habis pun nyamuk je. Dak. Tu pun sudah nak bunuh dak capati nampak belang comel-comel. Dak. Dak apati siu gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana kata kita nak bunuh tu susah, nak buat dosa besar ni susah sangat. Kecuali orang tu meninggalkan semayang. Meninggalkan semayang yang fardu, maka dia buat dosa besar. Namun begitu, Nabi kata buat dosa besar, bila mana dia minta ampun pada Allah, dia baca istighfar ini, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Tapi kena baca dengan sungguh lah. Memang kita kena minta lah. Kita kena mengakulah silap kita di hadapan Allah Ta'ala. Bukan istighfar saja, istighfar mulut saja. Tak minta dah apa saja, baca je. Bukan nak minta apa hangat. Bila mana buat gitu, tak boleh benda satu. Tapi kita istighfar dengan istighfar yang diajar oleh Rasulullah. Selepas pada itu, kita mohon dalam istighfar itu, niat dalam hati, minta Tuhan ampun dosa kita. Ya Allah, ampun dosa aku telah buat kesilapan. Kita ingat balik dosa-dosa kita yang telah kita buat. Kita bayangkan apa yang telah kita buat dalam istighfar kita. Kita bayangkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun segala-galanya. Jadi bila mana Tuhan ampun dosa kita, tak ada dosa dah. Nabi kata, at-taibu 'aniz zambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa adalah orang yang tidak ada dosa padanya. Jadi dia masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan tak ada dosa. Masya Allah. Jadi pada orang yang tidak ada dosa ini, jasmani dia kuat, rohani dia kuat. Jasmani dia akan kuat, rohani dia lagi kuat. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang soleh, dia buat ibadah kalah kita. Kadang umur dia lebih berumur daripada kita, tapi dia boleh buat ibadah lebih banyak daripada kita. Kita umur 20, 30, 40, 50. Tengok orang 70, 80. Allah tu boleh semayang 20. Kita nak main 20 ke apa lutut kata. Maya lapang tu berasa gelama dah. Wah. Duk teringat ke kedai kopi. Masuk maya 4 tu, pas ni moreh kenapa hari ni? Bubur lambuk kot. Dak bubur lambuk orang panggil apa? Beker. Dak bekernya ke martabak. Mari dalam hati kita. Sebab apa? Sebab kita dah orang panggil goyah dah. Kita berasa lengah, kita berasa tu. Sebab apa? Sebab persediaan kita tak cukup lengkap sebelum masuk Ramadan. Jadi yang pertama, istighfar. Minta ampun pada Allah sesungguh-sungguhnya supaya Allah Ta'ala ampun segala dosa kita. Masuk dalam Ramadan dalam keadaan hati yang sejahtera, qalbun salim. Yang kedua, bila mana kita masuk dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ni aku panggil persiapan kita dan juga amalan yang kita jangan tinggal. Bukan pada bulan Ramadan saja. Bukan pada bulan Ramadan saja. Bulan-bulan sampai akhir hayat kita. Masuk dalam masjid, jadi contoh kita semayang masjid ni. Semayang tarawih di masjid ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan tinggal niat i'tikaf. Jangan kita tinggal niat i'tikaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana i'tikaf ini adalah satu amalan yang sangat sinonim dengan Ramadan. Sinonim. Biasanya kalau kita bincang berkenaan dengan fiqh puasa, last sekali kita akan bincang sikit berkenaan dengan fiqh i'tikaf. Walaupun tidak banyak, di sikit saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab amalan i'tikaf ni dia tak perlu orang panggil makan tenaga yang
Tak guna tenaga kita pun. Sekadar duduk, niat dalam hati, sahaja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Tetapi fadilat dia sangat besar. Lebih-lebih lagi bila mana kita buat di dalam bulan Ramadan, lagilah besar fadilatnya, tidak terhingga, tak ternilai, unlimited daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kata dalam hadis, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi salla fihi ma lam yuhdith. Malaikat akan berselawat ke atas mereka yang beriktikaf ini dengan doa. Selawat daripada malaikat ni doa. Malaikat berdoa pada Allah kepada orang yang beriktikaf di dalam masjid, di dalam rumah Allah Ta'ala, selagi mana dia tidak berhadas, dengan 3 doa. Yang pertama, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunkanlah dosa dia, sebab dia telah melakukan amalan yang melayakkan doa kami untuk dia. Tu malaikat doa pada Allah, ya Allah kau ampunkanlah dosa dia. Yang kedua, Allahumma arhamhu, ya Allah engkau rahmatilah dia, berikanlah limpahan rahmatmu kepada si fulan bin si fulan, fulanah binti fulanah ini, kerana dia telah melakukan amalan iktikaf. Yang ketiga, Allahumma tub alaihi, ya Allah engkau terimalah taubatnya. Jadi kita masuk ke masjid, 3 ni lah tujuan kita pun. Kita minta Tuhan, kita nak Tuhan ampun dosa kita nak Tuhan rahmati kita nak Tuhan terima taubat kita. Itulah tujuan kita masuk ke masjid. Itulah tujuan kita beribadah pada Allah. Nak Tuhan beri rahmat dia, beri keampunan, dan juga terima taubat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi bila mana kita beriktikaf, kita tidak berdoa secara berseorangan. Rupa-rupanya ada malaikat yang bersama kita mendoakan untuk kita. Khas, doa khusus kepada kita. Malaikat, makhluk Allah yang soleh. Tak rajin engkar arah Allah Ta'ala. Minta doa pada Allah untuk kita. Agak-agak makbul dah. Makbul dah doa malaikat ni. Makbul tak makbul? Tak tahu. Dah berat aku. Makbul dah. Dah apa dah makbulnya. Doa orang maksiat pun Tuhan makbul. Apatah lagi doa mereka yang tak pernah engkar arah Allah Ta'ala. Maka kita jangan tinggal. Ini persiapan kita. Biasakan diri dengan iktikaf. Masuk bulan Ramadan, kaki kita masuk. Orang panggil nak mari sembahyang tarawih, kita mari Isya tu. Sudah pada sembahyang sunat tu, kita duduk, kita niat iktikaf lagi. Dalam tempoh kita duduk dalam masjid itu, selagi mana kita duduk dalam masjid, selagi mana kita tidak berhadas, selagi itulah Allah Ta'ala akan suruh malaikat doa ke kita. Malaikat akan doa dalam sejam je. Lengoh doa ke dia. Puah rasa. Tak kalau kawan kita harap. Cakap doa kan 2 jam. 2 jam dia duduk sejik. Cakap nak doa. Lengoh mulut-mulut. Tu kita Tetapi malaikat 2 jam, 3 jam. Ada orang tidur dalam masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selagi mana dia berada dalam masjid, selagi mana dia tidak batas sembahyang dia, selagi itu malaikat tidak akan berhenti-henti berdoa kepada dia. Jadi kita duduk lagi, kita main tarawih. Udah dah habis 10.30. Kita mari pukul 8 contoh. 10.30, 2 jam setengah dah. Capur kalau ada moreh-moreh sembang kejap. Beli mana tudung lawa ngau. Cakap abad tu. Jadi dalam tu, dalam tempoh itu, Allah Ta'ala beri, orang panggil malaikat doa pada kita dengan doa-doa yang hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, persediaan ataupun amalan lah yang perlu kita buat, yang jangan kita tinggal di dalam bulan Ramadan ini. Bila mana kita Tok Imam sudah baca Fatihah, Tok Imam akan amin, maka makmum pun jangan tinggal menyebut amin. Sebut juga amin. Jangan kita buat berat lidah nak sebut. Sedawa kuat sangat. Bergegar suara. Sedawa. Bau orang sebelah. 1, 2, 3, 4 ujung bau lagi. Pergi dawa kuat sangat. Poyok ada, budu ada, bau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedawa bergegar. Amin tak bunyi. Tok Imam amin habis tepik je.
Jadi kita senyap kata rugi lah. Sebab apa rugi? Sebab orang yang membaca amin selepas imam membaca Al-Fatihah, bila mana tu imam baca Fatihah, dia pun baca amin. Jadi kita pun, Nabi kata fa'aminu, maka hendaklah kamu wahai makmum untuk mengaminkan juga. Nabi kata apa? Fa innahum man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati. Barang siapa yang bersamaan aminnya dengan amin malaikat. Malaikat yang duduk dalam masjid lah. Malaikat hak doa ke kita tu lah. Doa ke kita bila mana kita i'tikaf tu. Dia semayang sama dengan kita. Jadi bila mana sama bacaan amin kita dengan bacaan amin malaikat, Allah Ta'ala akan ampun dosa-dosa lampau kita, dosa-dosa silang kita. Tuhan ampun dosa-dosa silang kita. Ni bukan pada bulan Ramadan je Tuhan beri ni. Pada bulan biasa pun Tuhan beri juga. Cuma bila mana masuk bulan Ramadan, lagi lebih Tuhan beri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amalan senang saja. Kita buat sama dah. Cuma kita nak bagi kemah. Kita nak bagi, kita tak terlepas. Biar mana bila mana kita terlepas tu, contoh kita dah ingat nak niat iktikaf, biar kita rasa nyesal, Allah ruginya. Seperti mana kita rugi, kita dah dapat cabutan bertuah. Hak tu nombor 71. Hak ni 72. Hak menang 71, kita nombor 70. Allah rugi kau. Kasa buat apa sebut 71? 72 dah apa? Kita rasa menyesal. Ataupun kita sepatutnya dapat hadiah tapi kita tak dapat. Kita rasa menyesal. Biarlah kita rasanya lebih pada tu. Sebab apa? Sebab kita dapat kelebihan. Biar kita dah ingat tu, Allah dah ingat setabuk nak niat i'tikaf ni dalam masjid ni. Allah ruginya doa malaikat. Biar rasa gitu. Allah ruginya dok baca amin selama kening. Dok dulu ingat kan, kita kesok dengan Tok Imam. Kesok dengan Tok Imam tak mau baca lah. Tapi mayang enggak dengan Tok Imam tu. Cuma tak mau baca amin tu. Apa? Protes. Lah rugi kita. Dah. Baik, seterusnya. Kejar-kejar masa. Seterusnya, bila mana Tok Imam, amalan yang seterusnya kita jangan tinggal, ialah ketika mana Tok Imam bangun daripada rakaat. Bila mana Tok Imam bangun daripada rakaat, kita jangan tinggal bacaan Sami'allahu liman hamidah. Ni bila mana kita sembahyang tarawih lagi lah. Ni amalan fadilah ni untuk orang sembahyang Jumaat lah. Amin tadi pun ketika mana sembahyang Jumaat, Sami'allahu liman hamidah pun ketika mana kita sembahyang Jumaat itu. Jadi bila mana Tok Imam bangun Sami'allahu liman hamidah, kita jangan tinggal baca Rabbana walakal hamdu ataupun Allahumma Rabbana lakal hamdu. Hak kita baca semua dah tu. Nabi kata apa? Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bersamaan bacaannya dengan bacaan malaikat, nescaya Allah Taala ampun segala dosa-dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni jelas sebut dalam hadis ni. Dalam hadis yang sahih. Bukan orang panggil hadis-hadis biasa ni. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Daripada Sayyidina Abu Hurairah. Hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada hadis ni. Jadi siapa yang bila mana Tok Imam bangun Sami'allahu liman hamidah, kita pun sunat kita baca Sami'allahu liman hamidah, dan sunat juga untuk kita baca doa Rabbana walakal hamdu ataupun Rabbana lakal hamdu ataupun Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jadi sama dengan bacaan kita dengan bacaan malaikat, Tuhan ampun dosa. Selain daripada itu, kita tambah sikit lah. Ni last lah. Sebab pukul 4 lebih dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana kita baca Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana walakal hamdu tu, kita cek balik. Kita berapa tahun kita baca Rabbana walakal hamdu? Berapa tahun baca? Start daripada awal mayang tau. Tak ada tambah-tambah. Gitu sampai kali ni tau. Jadi kita upgrade. Ni persiapan kita upgrade. Kita upgrade bacaan Rabbana walakal hamdu tu. Kalau kita baca panjang pun biasanya kita baca masa main subuh rakaat kedua, betul? Tu pun ada orang baca, ada orang baca.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada baca panjang, ada baca pendek. Contoh kalau nak baca kunut kan, sami Allah liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'. Kita baca tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bacaan tu bukan untuk nak baca kunut je. Dah kita sembahyang biasa pun kita boleh baca. Jadi Nabi SAW melalui dalam satu kisah, ada sahabat ketika mana Nabi sami'allahu liman hamidah, biasanya kita akan baca Rabbana walakal hamdu ataupun Allahumma Rabbana lakal hamd. Tapi ada seorang sahabat ni, dia tambah. Dia tambah apa? Dia tambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Senang tak? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Berapa? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. 5, dia tambah 5 patah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Sudah pada semayang, Nabi berpaling kepada sahabat, Nabi tanya, siapa dia hak baca ni? Nabi tanya, bukan Nabi tanya dengan biasa-biasa, Nabi tanya dengan bersungguh. Nabi tanya, siapa dia hak baca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi? Jadi sahabat takut lah. Sahabat yang baca tu, kita betul ada ingat nama sahabat. Dia baca dia buat, aku buat salah ke? Jadi dia mengaku depan Nabi SAW, ya Rasulullah, saya yang baca ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, aku tengok saat ni malaikat berebut-rebut nak tulis amalanmu. Berebut-rebut malaikat nak tulis amalanmu. Atas sebab apa? Baca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Sebab apa? Dia mengembalikan semua pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mayang so lagi start lalu. Dah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dapat hak ni bukan fazilat bulan Ramadan ni. Dah. Kita buat sampai akhir hayat kita. Dah 20 tahun semayang Rabbana lakal hamd je. Tambah sikit lagi. Lepas pada kita dah biasa dengan tayyiban mubarakan fi, tambah sikit lagi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka komplit bacaan i'tidal kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi cukup dulu kita baca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi ganjaran yang sebaiknya. Nak bila mana masuk bulan Ramadan, kita sembahyang tarawih, berapa kali kita rakaat, berapa kali kita i'tidal, maka banyak itulah Tuhan beri malaikat berebut-rebut mencatat kebaikan yang telah kita buat dalam ibadah kita. Jadi sedikitlah perkongsian berkenaan dengan persediaan dan juga amalan yang perlu kita buat untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana amalan ini bukan hanya untuk bulan Ramadan, tetapi amalan ini untuk kehidupan kita sehingga akhir hayat kita. Tetapi jadikan bulan Ramadan ini sebagai pemula untuk kita menambah amalan kita. Sebab dalam bulan Ramadan itu kita dah faham dah, kita dah tahu dah, berkat bulan Ramadan ni banyak. Tuhan ganda pahala, Tuhan ampun, Tuhan rahmat, adalah itu qadar dan sebagainya. Kita buat amalan ini, mudah-mudahan kita mendapat semua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang Allah Ta'ala berikan kebaikan di dalam bulan Ramadan itu, semuanya Allah Ta'ala himpunkan beri pada kita, insyaAllah. Mudah-mudahan, insyaAllah. Jadi sekadar itulah sedikit perkongsian daripada saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pertemuan pada hari ini, dan insyaAllah kita sama-sama berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala menemukan kita di dalam bulan Ramadan dan memberikan kesihatan kepada kita, memberikan kekuatan pada jasmani kita, rohani kita, untuk kita melakukan sebanyak mungkin amalan ibadah kita pada Allah SWT lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Wallahu ta'ala wa a'la wa a'lam. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa ku apa betul tak? Ada soalan? Dah. Yep. Aha. Yep. Aha. Orang yang tadarus begitu tapi dia nak baca lancar. Pada tu dia baca tak? Baca. Lepas tu kita betul lah. Lepas tu dia sedih. Dia rasa sedih tu sebab kita betul ke sebab dia tak pandai baca? Itu bahaya kau. Jadi dalam bab tadarus ni tak sepatutnya rasa dia sebab perkataan tadarus tu saling mengajar, saling memperbetulkan. Tadarasa ya tadarasu, tadarusan. Jadi tadarus tu kaedah tadarus mesti ada yang baca, mesti ada yang dengar. Jadi apa guna orang dengar kalau dia betul? Kan? Jadi kita betul salah orang dalam masa yang sama, bila mana kawan kita baca kita pula dengar, kalau dia salah kita betul. Jadi tak ada timbul sepatutnya isu rasa hati tak rasa hati. Sebab panggil dalam pengajian ni dia tak kira siapa. Kita salah, kita betul bukan sebab nak merendahkan dia, tapi kita betul untuk memperbaiki. Cuma betul comel lah dia baca gitu anda semua. Kalau kita kata gitu harga juga. Tapi kita betul dengan model salah tu. Gini, baca panjang tu bisa halki tu. Jangan dengar bisa halki, kamu pergi dengar. Begitu okey lagi. Tapi gitulah kaedahnya. Kalau nak terasa hati atas sebab kita tu tak apa. Dia. Dia rasa iri hati sebab tak boleh baca lah. Kalau kita rasa iri hati sebab boleh baca, kita kena belajar biar kita jadi pandai. Maknanya bagus lah kita rasa deki kawan kita anda baca, kita dah ada baca. Kan? Lepas tu kita belajar lagi. Biar deki tu menjadi orang panggil satu benda yang positif untuk kita. Kita jadi kohonok belajar. Kita betul bacaan kita. Kau belajar lama-lama pandai. Asalnya orang yang pandai dulu tidak anda kau. Tahu? Lama-lama jadi pandai sebab dia belajar dan dia mengulang bacaan Quran. Bukan melampau saja ngaji Quran. Wallahu a'lam.